Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Muhammad Afif Amani bin Masri, nombor matrik 055278. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai aulawiyat dalam pentadbiran sesebuah negara. Jadi untuk mukadimahnya, siasah syariah ini berkaitan dengan urusan pentadbiran dan pemerintahan negara yang selari dengan kehendak syariah. Ruang lingkupnya pula begitu luas di mana ia merangkumi hal-hal politik, ekonomi, pentadbiran, kewangan serta sosial. Dalam ketah kerja ini kami membincangkan mengenai definisi dan konsep siasah syariah yang dipersetujui oleh para ulama. Kertas kerja ini juga membincangkan mengenai keutamaan dalam pelaksanaan siasah syariah ini di dalam konteks pentadbiran di dalam sesebuah negara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Muaz bin Ali Amri, nombor metrik 054627. InsyaAllah saya akan menerangkan keutamaan yang perlu dijaga yang bertepatan dalam maqasid syariah. Antara keutamaan yang perlu dijaga yang bertepatan dalam maqasid syariah adalah penjagaan daripada sudut nyawa, agama, akal, nasab dan juga harta, yang mana kelima-lima aspek ini perlu dijaga serta dititik beratkan sebaik mungkin agar kelima-lima perkara ini tidak terkurang maupun tidak bertambah antara salah satunya, yang mana apabila antara salah satu perkara ini bertambah akan menyebabkan salah satunya pasti berkurang, maka tidak perlu diseimbangkan kelima perkara ini agar tidak terkurang ataupun tidak terlebih salah satunya. Dan yang paling utama adalah penjagaan daripada sudut nyawa, yang mana nyawa adalah aspek yang paling utama untuk dijaga agar dapat merealisasikan ke empat aspek yang lain selain daripada nyawa itu. Setelah saya menerangkan penjagaan terhadap maqasid syariah, iaitu penjagaan pada sudut nyawa, agama, akal, nasab dan juga harta, saya akan menerangkan pula kaedah-kaedah atau marhalah-marhalah bagi merealisasikan penjagaan terhadap maqasid syariah itu sendiri. Sebagai yang dinyatakan, terdapat 3 marhalah atau konsep yang perlu difahami serta diperelokkan bagi merealisasikan maqasid syariah itu sendiri, iaitu yang pertama adalah marhalah daruriyat, kedua adalah marhalah hajiyat, dan yang ketiga adalah marhalah tahsiniyat. Pada marhalah daruriyat ini adalah di mana ia merupakan satu kemaslahatan dalam hukum hakam yang merupakan perkara-perkara yang merupakan menjadi perkara asas serta tunjang yang utama dalam pembangunan sebuah institusi agama dan juga pembangunan terhadap perpaduan negara. Kemudian pada marhalah hajat pula, selalunya tahap ini tidak sampai kepada tahap daruriyat, bahkan ia perlu dilakukan dan dilaksanakan seandainya terdapat hajat yang betul-betul terdesak bagi melaksanakan suatu perkara itu. Kemudian pada marhalah tahsiniyat, iaitu satu marhalah di mana apa-apa perkara atau suatu
amal kebaikan seandainya dilakukan mendatangkan kebaikan walaupun ia tidak terdapat dalam nas Al-Quran maupun hadis. Dan apabila marhalah ini dilaksanakan, ia menambahkan lagi kebaikan kepada negara maupun pada rakyat dan juga pentadbiran negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Badrul Amin bin Muhammad Zambi, nombor batik 056186. Jadi saya akan sambung pembentangan seterusnya. Jadi seterusnya saya akan sentuh kepada Qawaid Tatbiq Asy-Syariah Al-Islamiyah, itu kaedah pemantapan syariat Islam. Secara umumnya daulah, cerita-cerita sikit secara umum, daulah Islam lah satu negara yang letakkan undang-undang syarak yang tunggal untuk tadbir negara, dipimpin oleh orang Islam sendiri yang komited dengan ajaran agama, segala sistem dan tujuan hidup. Itu negara adalah untuk tegakkan ajaran Islam yang cukup murni. Jadi بحسب حسن البنا فإن الحكومة الإسلامية هي حكومة يكفي فيها قادتها بالتزامته الإسلامية ولا يرتكبون الفحشاء يصبحون في حد ذاتها من زينة الشريعة الإسلامية. Jadi maksudnya ikut Hasan al-Banna, menurut Hasan al-Banna, Imam Hasan al-Banna, sebuah kerajaan ni, kerajaan Islam adalah kerajaan di mana pemimpin mereka tunaikan kewajipan Islam, tidak lakukan maksiat, dan mereka menjadi pelaksana, dan mereka adalah pelaksana kepada hukum-hukum Islam dan pengajaran yang ada dalam agama Islam. Baik, kita akan tengok kepada asal wujudnya sebuah negara itu. Negara Islam terdiri daripada 4 elemen penting. Pertama, al-muwatanah, iaitu kewarganegaraan ataupun bahasa mudahnya rakyat lah. Jadi rakyat ni terdiri dari orang Islam dengan bukan Islam. Jadi orang Islam lah yang akan laksanakan syariat Islam dalam negara. Baik, yang kedua adalah al-mintaqah. Itu maksud dia kawasan ataupun kawasan yang di mana dalam negara tersebut kawasan inilah yang melaksanakan syariat Islam. Kemudian elemen ketiga, salah satu elemen penting juga, iaitu as-siyadah, iaitu yang diterjemahkan sebagai kedaulatan, iaitu ini adalah kuasa tertinggi yang dimiliki oleh dalam kerajaan dan sebuah kerajaan yang memerintah. Iaitu kedaulatan adalah satu kuasa penting untuk dalam kewujudan sesebuah daulah Islamiyah, di mana mereka ni diberi tanggungjawab oleh rakyat untuk laksanakan kewajipan agama dan juga urusan keduniaan berdasarkan aturan agama. Jadi mereka adalah kuasa tertinggi untuk laksanakan syariat Islam. Dan yang terakhir adalah wa-ta'ah al-mutallaqah li syariah al-Islamiyah. Kalimat dimasukkan dengan kepatuhan yang mutlak kepada syariat Islam dan menjadi landasan kepada sesebuah kerajaan. Itu perkara utama yang menjadi syarat daulah Islamiyah. Itu kepatuhan mutlak kepada kaedah dan hukum hakam berkaitan dengan akidah dan perundangan Islam yang ditentukan oleh Allah SWT. Tanpa syarat ni, daulah Islam tak akan wujud. Kemudian kita akan tengok kepada kaifiyah taqwiyah al-aqidah al-Islamiyah fil bilad, iaitu kaedah pemantapan akidah Islam dalam sebuah negara. Tiga peranan penting kita akan tengok. Pertama adalah peranan al-hukumah, itu kerajaan. Jadi kerajaan ni berfungsi laksanakan program-program ataupun baramij muayyanah di takwiyah iman al-mujtama'. Itu program-program yang boleh mantapkan akidah masyarakat, nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Dan begitu banyak program yang boleh dilaksanakan dan boleh dibuat. Misalnya program bentuk ceramah agama, bicara ad-din, bicara tentang akidah Islam ataupun isu-isu Islam dalam negara. Misalnya isu murtad, ajaran sesat dan sebagainya, yang boleh disiarkan di banyak media massa, di televisyen, di radio, di internet dan sebagainya. Jadi begini kaedah-kaedah atau peranan
hukumah dalam melaksanakan program-program yang memantapkan akidah Islam dalam negara. Kemudian al-ailat, iaitu peranan yang kedua, iaitu peranan al-ailat ataupun keluarga, institusi keluarga. Jadi penting sebab apa? Sebab institusi keluarga lah yang boleh mainkan peranan dalam mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam sejak daripada kecil. Juhudan li takwiyah atfaliha as-saghar bil qiyamil islamiyah, dengan nilai-nilai Islam sejak daripada kecil. Yata'allamu atfal ma'rifatullah munzu sunan mubakkirah, dengan untuk kenal Allah Subhanahu taala, kenal pencipta, tahu akidah Islam secara asas sejak daripada usia di awal usia. Dan ini adalah salah satu usaha peranan institusi keluarga. Dan yang ketiga adalah peranan at-ta'lim, iaitu peranan pendidikan. Peranan ini akan diterangkan atau dibentangkan oleh sahabat saya selepas ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lutfi Afifi bin Muhammad Nasir, bernombor matrik 060773. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang bagaimana untuk menjaga akidah rakyat itu ataupun manusia itu dalam sesebuah negara melalui konteks pendidikan. Yang pertama adalah ma'rifatu bisyaklin 'am wa ma'rifatu diniyah bisyaklin khas lil muslimin. Iaitu benteng utama dalam memperkukuhkan ilmu akidah ataupun iman ini dalam umat Islam masa kini adalah dengan ialah melalui ilmu secara umum dan juga ilmu agama khususnya bagi umat Islam. Setiap individu Muslim ini tidak perlu menyiapkan diri dengan ilmu agama yang mantap sehingga sampai ke satu tahap yang dipanggil sebagai kemenyandian Muslim, iaitu mempunyai rasa takut kepada Allah, yakni ataupun kita panggil sebagai taqwa. Yang kedua adalah yajibu an takuna ad-dirasat al-islamiyah mawdu'an nizamiyan li-istiyazi, iaitu mata pelajaran pendidikan Islam ini ataupun mata pelajaran Islam ini perlulah dijadikan mata pelajaran wajib lulus ataupun kredit bagi peperiksaan utama dan sebagainya. Seperti mana yang kita ketahui bahawa bahasa Melayu dan juga sejarah ini telah pun dijadikan sebagai mata pelajaran wajib lulus di dalam SPM, STPN dan sebagainya. Yang ketiga adalah yajibu an yatbiqu manhaj al-aqidah mundu al-marahil al-ula min at-ta'lim al-marhalatul ibtidaiyah, iaitu ilmu akidah ini perlu diterapkan dari peringkat awal pendidikan, iaitu peringkat sekolah rendah dan juga ada kesinambungan di peringkat menengah dan juga universiti. Hal ini supaya para pelajar ataupun orang ini, rakyat ini, ilmu akidahnya semakin mantap di setiap peringkat pendidikan. Yang keempat adalah Wizratun Tarbiyatu wa Ta'lim min al-'ukun an tawfir al-huzum fi tanfiz manhaj al-aqidah. Jadi Kementerian Pendidikan juga memainkan peranan penting, iaitu mereka perlulah memberikan ketegasan dalam melaksanakan kurikulum akidah di semua peringkat agar akidah yang ditanam di setiap lapisan masyarakat ini terpaksa dan juga panggil sebagai mantap, semakin mantap. Sesungguhnya yang terakhir adalah al-masjid huwa syari'an al-hayah lil-qariyah واستخدم كمركز لننشر المعرفة مع تشغيل دراسة الإيمان. Jadi yang kelima adalah masjid ini merupakan sebagai simbol ataupun nadi dan dijadikan pusat tersebarnya ilmu dengan pengajian akidah dihidupkan di masjid. Jadi itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ehsan bin Muhammad Najib, nombor matrik 056137. Saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya dalam tajuk Pelaksanaan Siasah Syariah dalam Negara. Maksud pelaksanaan syariat dalam pentadbiran negara di sini
tidak bermakna pelaksanaan hudud semata-mata. Sebaliknya, apa yang melibatkan kerajaan dan setiap individu rakyat yang beragama Islam. Dalam hal yang membabitkan bidang kuasa kerajaan, perlu difahami hukuman hakim atau pemerintah dan keberkekalannya adalah berdasarkan penjagaan agama untuk umat. Ulama fiqh menyatakan, khilafah diwujudkan untuk menggantikan khilafah nubuwah dalam menjaga agama dan urusan dunia. Sebagaimana ia juga khilafah Rasulullah SAW dalam menegakkan agama. Antara bidang kuasanya ialah yang pertama, mengesahkan Allah dari segi hakimiyah dan juga perundangan. Ia mempunyai kaitan rapat dengan persoalan akidah. Berdasarkan surah Yusuf ayat 40 di sini, Said Qutb menjelaskan, agama tidak akan lurus melainkan kehendak beragama diserahkan kepada Allah dan Allah memutuskan hukum hakam sebagaimana Allah diserahkan kekuasaan dalam persoalan qadar. Yang kedua, melaksanakan syariat Allah dan menguatkuasakannya dalam kalangan umat manusia. Dalam surah Nisa ayat 65 ini, menurut Ibnu Katsir, dalam ayat di sini, Allah bersumpah dengan zatnya yang maha suci, bahawasanya seseorang tidak akan beriman sehingga dia berhukum kepada Rasulullah SAW dalam kesemua perkara. Apa sahaja yang dihukumkannya, ia adalah kebenaran yang wajib ditunduk baik secara zahir maupun batin. Syariat Islam ialah setiap apa yang diturunkan Allah kepada para hamba-Nya yang melibatkan perkara i'tiqad, ibadat, akhlak, adab, hukum hakam, adat dan juga muamalat. Perkara-perkara berkaitan akidah dan ibadat berada pada peringkat teratas sekali dalam perkara yang disyariatkan Allah dan Allah menjadikannya sebagai syariat kepada manusia. Yang ketiga, menghapuskan perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah Islam. Antara perkara yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dan negara ialah menghapuskan segala perkara yang bertentangan dengan akidah Islam. Dalam sejarah Islam, pihak pemerintah Islam telah berusaha keras untuk menghapuskan perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah Islam. Antaranya ialah, yang pertama, Khalifah Umar bin Al-Khattab mengarahkan supaya dipotong pokok di mana tempat berlakunya bai'ah ar-ridwan demi menjaga akidah tauhid. Yang kedua, Khalifah Umar bin Al-Khattab mengarahkan menyembunyikan kubur Daniel dan menegah solat di tempat tertentu. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Bar Rabbani bin Abdullah Akhili, nombor metrik 056952. Saya akan sebutkan tentang asas-asas sistem politik Islam. Jadi yang pertama adalah hakimiyah ilahiyah, iaitu pegangan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pemelihara alam semesta dan berkuasa ke atas setiap sesuatu dan juga turut mempengaruhi ke atas gerak kerja politik. Seterusnya asas kedua adalah risalah, iaitu kerasulan beberapa orang laki-laki daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka ini adalah golongan lelaki yang merupakan wakil daripada Allah untuk membimbing manusia ke arah yang benar. Yang ketiga pula adalah khilafah. Justru pemimpin bagi manusia perlulah individu yang amanah, berilmu dan teguh ketauhidannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya pula adalah tujuan siasah syar'iyah. Jadi tujuan yang pertama adalah bagi memelihara keimanan seseorang individu atau sesebuah masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Tujuan yang kedua pula adalah bagi melaksanakan proses pengadilan di kalangan masyarakat dengan adil. Dan tujuan yang ketiga pula adalah bagi menjamin keamanan daerah Islam agar kekal sejahtera dan damai. Dan di antara tujuan-tujuan lain juga adalah seperti bagi melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya bagi melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam dan
juga bagi menguruskan belanjawan serta perbelanjaan negara dengan telus dan jujur. Seterusnya pula adalah prinsip-prinsip dasar politik Islam. Yang pertama adalah musyawarah dalam setiap hal dan keputusan yang ingin diambil. Yang kedua pula adalah adil dan saksama dalam bidang ekonomi dan juga semestinya dalam bidang politik. Yang ketiga adalah kebebasan yang berlandaskan syariat Islam. Antara prinsip-prinsip lainnya juga adalah kebenaran mempersoalkan dan mengkritik pemerintah demi mencegah kemungkaran. Seterusnya adalah wajib memperkuatkan hubungan silaturahim dan persaudaraan di antara masyarakat Muslim. Jadi untuk slide yang terakhir ialah khulasah ataupun kesimpulannya. Kewujudan maqasid syariah ini sememangnya bersifat qat'i dalam pensyariatan setiap hukum Islam. Malah tindakan memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta turut diusahakan dalam semua ajaran dan ideologi manusia. Walau bagaimanapun, syariat Islam menunjukkan manhaj yang lebih jelas kepada manusia untuk mencapai maqasid tersebut melalui nas-nas syarak yang qat'iyah, iaitu mutlak, dan muhkamat, iaitu tetap, yang mengandungi prinsip-prinsip yang bersifat asas dalam Islam. Berpandukan prinsip-prinsip tersebut, ia menjadi penanda aras untuk menentukan kesahihan ijtihad dalam hukum-hukum baharu yang tiada nas khusus atau berpandukan nas-nas yang bersifat zonniyah, iaitu spekulatif, dan mutaghayyirat, iaitu tidak statik. Justru itu, siasat syariah ini telah melaksanakan peranan penting dalam pencapaian maqasid syariah menerusi dasar-dasar dan polisi kerajaan yang menjaga pelbagai kemaslahatan rakyat. Kerajaan Islam yang melaksanakan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, iaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, adalah seumpama bayangan syariat Islam yang redup memayungi manusia dalam kezaliman sistem pemerintahan yang bertelamatkan hawa nafsu. Jadi sekian saja daripada kumpulan kami. Ampun maaf sekiranya ada sebarang kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.